Bukan apa nak belajar yakin, yang bagi sihat Allah, Ya. yang bagi sakit Allah, yang bagi penyakit Allah, kan? Ya. Yang tarik penyakit pun Allah. Ya. Jadi macam kita bincang tadi lah, kita tak penyakit tu penyakit, tapi kita takut ni muslihat syaitan ataupun ini muslihat daripada penyembah-penyembah syaitan, Ya. ataupun muslihat daripada musuh-musuh Islam. Ya. Sebab sejarah mengajak kita musuh-musuh Islam berusaha keras untuk melemahkan Islam, tapi tak boleh. Ya. Jadi cara mereka nak buat, mereka kurangkan amalan kita. Ya. Itu yang kita takut, mereka lemahkan amalan kita. Ya. Sebab Yahudi yakin, sebagai contoh lah, Yahudi dia yakin selama mana kita biar orang Islam pergi semayang dekat masjid, kalau sampai satu peringkat mereka boleh semayang subuh macam mana semayang Jumaat, maka hancur habis lah. Ya. Itu apa yang Yahudi faham. Ya. Penyembah-penyembah setan ni pula bukan Yahudi saja. Kalau kata penyembah-penyembah setan ni anti agama apa semua ni kan. Ya. Mereka diajak oleh setan, yang mana setan ni dia tahu semua muslihat-muslihat ni. Dia, kan, jin macam contoh, ada sekali tu saya ru'yah satu orang perempuan tu dia beritahu, jin dia lah beritahu, dia ni jin ifrit zaman Nabi Sulaiman. Sebab dia panjang umur. Ya. Jadi dia tahu. Jadi bagi orang penyembah setan ni, mereka nak musnahkan agama, nak musnahkan Islam yang diajak oleh setan. Macam tu. Jadi itu yang kita bimbang. Sebab lah ni satu amalannya, salam tak boleh, peluk tak boleh, ziarah menzarahi tak boleh. Itu amalan Islam yang sangat-sangat mulia kan. Yang paling malang, semayang pun tak pergi. Kita nak pergi semayang masjid. Saya hormat undang-undang tu. Saya hormatlah. Tapi kita ada anak kecil, takkan nak tinggal dalam kereta. Ya. Bila kita jalan musafir apa semua kan. Jadi berjalan macam musafir tak apalah, dimaafkan, diringankan maksudnya. Tapi kalau kita mai pekan, kita nak beli barang, bawa anak-anak, kena bawa anak-anak. Lepas tu bila nak masuk semayang, dia tak benarkan masuk. Tak, saya hormat undang-undang tu, tapi nak ceritanya dalam dia sama kita tak boleh semayang Jumaat dah. Semayang berjemaah satu amalan yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Sebab Nabi ajak macam tu. Ya. Dengan semayang Jumaat ni syiar yang paling besar lah, perang yang paling besar semayang Jumaat. Sebab dengan semayang Jumaat, nak pergi semayang Jumaat kita kena tinggal kerja kita. Nak pergi semayang Jumaat kita kena pakai dengan elok lah di rumah, tak pakai baju, ada semayang kan. Lepas tu nak pergi semayang Jumaat, nak kena ikut waktu dia. Kadang-kadang waktu tu lah kita nak rehat, waktu tu lah kita nak makan, nak rehat apa semua. Tapi kena pergi semayang berjemaah. Jadi jihad nafsu paling besar. Jadi bila mereka buat sekatan macam ni, saya rasa berayah sakan lah buat setan. Lepas pada tu tak boleh semayang Jumaat, kan? Tak boleh semayang Jumaat. Tapi saya semayang, walaupun terima tak terima urusan Allah. Tapi saya kumpul adik-adik saya 5-6 orang, ayah saya apa semua, tetap baca banyak. Saya tak boleh lah tak semayang ni. Tak boleh lah. Hari pertama tu saya ni tak semayang, pasal tak tahu macam mana nak buat kan. Baik, lepas tu saya tak boleh duduk. Minggu kedua tu saya semayang, baca khutbah. Beli buku, akan ada buku ni kan, dalam telefon pun ada kan, teks khutbah kan, baca je lah. Mula-mula tu mereka kata, apa hang ni mandai-mandai lah, apa hang ni gini-gini, mana sah tak sah. Saya kata tak, saya tak peduli, yang penting rukun cukup sah lah. Cumanya Allah tak terima tak terima urusan Allah. Mula-mula tu bising jugalah keluarga-keluarga kan. Takut kena serbu lah macam-macam lah. Kita buat kat rumah kita kan, mereka tak pergi masjid.
Kita buat kat rumah kita, memang kita duduk sembahyang berjemaah Zuhur pun. Dulu kita sembahyang dekat masjid, lah ni kita sembahyang Jumaat di rumah. Apa salahnya? Zuhur tu kita tukar jadi Jumaat ya baca khutbah je pun. Lepas tu tak apalah, mula-mula saya confuse juga. Aku betul ke aku ni? Kan berlawanan dengan ni kan. Tapi apa yang saya faham, sembahyang Jumaat tu wajib. 10, 15 orang, 40 orang tu khilaf. Khilaf ulama kan. Kita dah darurat ni. Kita boleh kata darurat lah dan pemerintah istihar kan. Lepas tu tak apalah. Di hujung-hujung PKP bulan 3 Mac tu, bulan Mac April tu, depa kata boleh. Depa benarkan sembahyang Jumaat 10 orang. Benarkan sembahyang Jumaat 15 orang. Saya kata apa yang saya buat betul? Apa yang saya buat tu betul? Tak salah. Pasal apa? Dulu depa duk bertahan kena 40 orang. Kan? Bila hujung-hujung PKP 2020, mula-mula dulu akhir sekali depa boleh ubah, tukar kepada boleh kita benarkan 10 orang. Kita benarkan 15 orang. Bermakna apa yang saya fikir tu betul. Walaupun saya tak ada CJ PhD macam ni pun. Tapi kita fikir, kita cakap fikir dengan iman, fikir dengan hati kan. Lepas tu cumanya saya sedih lah. Saya sedih. Ada orang sampai lah tak pi lagi Jumaat tau. Semenjak daripada Mac 2020. Ada. Dulu orang tu kita panggil lebay dengan dia. Orang tua kan kat kampung saya. Orang yang orang tak pernah bergaduh dengan orang. Orang tak pernah mengumpat dengan orang. Kepiah sentiasa atas kepala kan. Tapi sampai lah dia tak pi. Kesian dengan dia. Kita bagi tahu dah boleh pi dah. Tak pi juga. Dia dah selesa duduk di rumah dah. Orang tua kan. Kesian. Allah kata ini musibah besar ni. Sampai dulu kan mula-mula tak boleh pi, lepas tu boleh pi sikit kan. Lepas tu gilak-gilak pi kan. Lepas pada tu boleh pi ramai. Ni tutup balik kan. Maknanya bergantung kepada keluasan kan. Tapi Allah nanya Allah macam mana. Kata setan sungguh lah. Ni tok menakan aku ni. Dulu dia tak nak tinggal. Pi awal aku 12 setengah pi dah. Saya lemah. Dah azan pun pi. Lemah. Tapi orang macam ni nanya. Itulah kata jangan kamu mengaku beriman sebelum diuji tu. Saya tengok ayat tu. Lepas tu saya tengok ramai sangat orang tak pi. Sampai saya beritahu dengan imam saya, kata Syekh, saya ni duk perhati hari Jumaat ni budak-budak muda tak ada ni. Dia beritahu, dia pi buat rombongan pi mancing. Buat rombongan pi konvoy. Uish. Saya kata lah ni hari itulah waktu dah longgar tu kan. Lah ni semua kena pi dah masjid. Bukan kata tak boleh pi dah lah ni. Semua kena pi masjid. Okey. Kata kena bagi tahu ni, kena bagi tahu. Tengok aku khutbah hari tu dia bagi tahu. Diminta bagi tahu dengan anak-anak semua kena main masjid apa semua kan. Baru mai. Redak kan balik dah. Dah hari Jumaat ni cuti, dia buat program. Programnya mancing, programnya konvoy motor lah. Mai balik. Tiba-tiba ni jadi Covid pula. Istihar balik. Tak pula. Baik. Kita nak belajar yakin yang bagi yang ulama-ulama yang tawaduk kata selesaikan masalah dengan amalan agama. Selesaikan masalah dengan amalan agama. Selesaikan masalah dengan apa yang kita fikir. Tak semestinya. Jadi bila sesak macam ni kena agama aja. Jadi saya terjumpa hadis ni. Kita tengok. Lepas tu kita pakat fikir tengok no. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala nazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu satakunu fi'atun qala famal makhraju minha ya Jibril qala kitabullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Sayyidina Jibril alaihissalam telah turun
Sayyidina Jibril alaihissalam telah turun dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa banyak fitnah, banyak huru-hara akan pasti berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah jalan keluar daripada keadaan itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, kitabullah, Al-Quran. Hadis ini diambil daripada kitab Ar-Rahmatul Muhdad. Keterangan dia, beramal dengan Al-Quran adalah penjamin keselamatan daripada segala fitnah. Keberkatan daripada membacanya juga menjadi sebab kelepasan daripada fitnah. Telah disebut dalam hadis ke-22, jikalau Al-Quran dibacakan di dalam rumah, ketenangan dan rahmat akan turun ke dalam rumah tersebut, dan syaitan-syaitan akan meninggalkan rumah itu. Para ulama mengatakan, yang dimaksudkan dengan fitnah ataupun ujian itu ialah kedatangan Dajjal, pencerobohan orang Tatar, dan peristiwa-peristiwa seumpama itu. Satu riwayat yang panjang daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga memasukkan kandungan hadis ini. Dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu terdapat kenyataan bahawa Nabi Yahya alaihissalam memberitahu kepada Bani Israel, Allah telah memerintahkan kamu membaca kitabnya. Bandingan, yakni orang yang membaca kitab Allah adalah seumpama orang yang berlindung daripada serangan musuh di dalam sebuah kota. Daripada arah mana pun musuh datang menyerang, mereka mendapati daripada arah itu terdapat kalimah Allah sebagai pengawal yang menolak kemarahan mereka. Subhanallah. Jadi pentingnya baca Quran. Dengan baca Quran, Allah Ta'ala akan benteng kita. Dengan baca Quran, Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita. Jadi kita kena buat azam, kena ajak, kena pujuk seluruh umat seluruh dunia ni untuk banyak baca Quran di rumah. Tu ada janji Allah, janji Nabi dah. Harap-harap dengan semua bakat baca Quran di rumah. Kalau boleh lah buat macam Masjid Nabawi zaman Nabi. Kalau boleh. Macam mana? Masjid Nabawi zaman Nabi dulu, amalan dia 24 jam. Sebab tu dia boleh tarik hidayah Allah, boleh tarik rahmat Allah. Lah ni masjid tutup. Bila kita tengok sini bahaya balik. Jadi kalau boleh, setiap rumah ni buat giliak lah. Baca Quran, semayang sunat, doa, zikir, selawat. Kalau boleh lah, insya-Allah. Kalau betul kita takut, dan kalau betul kita yakin Allah yang bagi sihat, Allah yang bagi sakit, kita pakat buat tengok. No? Giliak. Okey abang, hang 1 jam abang. Kan? Okey, mak 1 jam. Pakat giliak 24 jam. Jom kita pakai buat tengok. Okey, saya pukul 1 sampai pukul 2. Okey, ayah pukul 2 sampai pukul 3. Mak pukul 3 sampai pukul 4. Buat macam tu. Anak sulung pukul 4 sampai pukul 5. Buat sejam. Saya rasa masalah ni akan selesai. Sebab berpandu pada hadis, masalah COVID ni lah akan selesai. Sebab kalau kita tengok sejarah lah, sebelum ni apa yang kita fikir, kita kena buat ubat dia. Contoh, kita kena buat ubat dia. Kita tu siapa? Musuh agama juga. Bukan orang Islam juga yang buat. Lepas tu timbul lah macam-macam. Ada bewak lah, ada monyet lah, ada babi lah, macam-macam. Kan dalam hak depa bubuh tu. Jadi serba salah jadi. Kalau kita sendiri orang Islam yang faham agama, faham hukum haram halal, ini selesai pi. Jadi kita orang Islam kena pakat satu hati, kena banyak baca Quran. Khususnya dari hadis tadi. Tapi kalau tengok sejarah tu, amalan Masjid Nabawi, sehinggalah
Orang Islam zaman tu boleh perintah 34 dunia ni. Kan? Tu ulama-ulama kata, kalau lah Allah panjangkan umur Sayyidina Umar 2 tahun je lagi, akan boleh perintah seluruh dunia. Waktu zaman dia tu 34 dunia dah. Dia perintah. Berkatnya, ajaibnya, amalan-amalan iman-iman zaman sahabat kan. Jadi kita kena ambil contoh ni lah. Kita ambil contoh ni. Kita pakat-pakat lah insya-Allah. Sekian berkata sekira semua sembang. Itu ubat paling besar tu tuan. Amalan lah. Ya. Khususnya berpandu pada hadis tadi, amalan Quran lah. Ya. Kalau ulama-ulama tawaduk pesan, selesaikan masalah kamu dengan amalan agama. Sebab tu saya duk pujuk mailah tu kan. Kita pakai amal, bukan wajib beli madu saya. Ya. Tapi madu tu amalan agama. Ya. Sauda amalan agama, doa amalan agama, Al-Quran amalan agama. Ya. Kita gabung semua tu, alhamdulillah setiap hari ada keajaiban kan. Kalau boleh tengok setiap hari ada aja berita-berita baik yang mengejutkan kita kan. Betapa ajaibnya Allah, betapa ajaibnya amalan agama, amalan sunnah ni. Itulah. Tapi masalahnya bila kita tidak mau amal, kita tak percaya, itulah tanda kita iman lemah. Ni sebagai contoh, kalau boleh saya show lah, TV tu baca Quran aja. Semua duduk. Tak ada lagi nyanyian, tak ada lagi drama-drama. Rumah saya tak TV tak? Rumah saya banyak TV. Sebab saya difahamkan di Brunei sentiasa baca Yasin dia. Ya. Saya dengar cerita. Ada siaran tu lah. Hak kita ni dia usaha juga, dia nak buat juga. Konon-kononnya tak ada orang. Konon-kononnya tak ada penonton. Kan? Betul lah, bagus lah, tak ada penonton. Tapi hak duduk di rumah ni duduk tonton ni. Ya. Rumah tu tak ada TV ya? Masya Allah, hebatnya. Zaman lah ni ada orang rumah tak ada TV. Ish, ajaib. Dulu dah lah. Masa anak saya masa mula-mula menikah, 3 tahun pertama tu kami tak beli TV. Tapi bila ada anak yang sulung tu, duk pergi hantar rumah pengasuh. Pengasuh tu lah suruh beli TV. Dia kata kesian kan anak hang, kata belilah TV kita tengok. Tengok kartun, tengok tu kami beli tu. Tapi sejak saya kat dah 5 tahun lebih dah tak ada lagi rumah. Sejak anak besar pergi asrama apa semua saya tak beli. Masya Allah. Rumah saya ada TV. Ada banyak TV. Rumah saya. Tapi satu siaran je. Satu siaran je. TV3 je. Saya pilih dalam semua siaran tu, saya ambil satu je. Siaran TV3 je. Bukan Helen tak boleh. Saya rosakkan semua. Kan dia boleh adjust kan. Jadi anak pergi tengok kat bilik saya pun TV3. Pergi tengok ruang tamu pun TV3. Jadi senang. Tapi dia ada masalah lain Ustaz. Bila tak ada TV ni. Betul lah. Itu saya satu takut Ustaz lah. Orang saya tengok, kat orang lain saya tak tahu. Mak ayah saya tak tahu kata rumah kami tak ada TV. Masalah handphone. Dalam budak-budak dah besar. Betul lah. 16, 17. Betul. Handphone pula masalah lah. Fitnah paling besar handphone. Tapi tak apalah. Memang saya tabik tuan. Semoga Tuhan dan keturunan Tuhan berkat dunia akhirat. TV ni satu fitnah besar. Kan? Tambah pula TV pula boleh bubuh internet kan. Google apa semua boleh. Sebenarnya bukan salah, tapi masalahnya banyak hak salah tu. Benda tu tak ada masalah, tapi banyak salah. Tapi kalau TV kita boleh kawal, kita boleh tengok. Main handphone ni jenis duduk dalam kain selimut ni. Jenis tengok dalam kain selimut ni bahaya. Okey. Walau macam mana pun, sebab sayanya dulu depa kata saya tak ambil dunia. Saya banyak duduk masjid. Saya ada TV pun saya tak ada tengok pun. Tapi untuk nak malas duk pening kepala depa duk kata mana tak ada TV ya. Jadi ada TV tapi satu siaran. Pasal apa? Saya tak mau berebut. Sekejap kejap nak tengok ni, kejap nak tengok ni. Okey, satu siaran je.
Kalau tidak, dia tak baca buku. Ya, ya. Anak-anak zaman kecil-kecil dululah. Ya. Zaman kecil-kecil dulu. Jadi duk tunggu kartun. Waktu maghrib kita nak pergi masjid, depa duk tengok Doraemon. Contoh. Nak tak pergi masjid. Jadi alhamdulillah matlamatnya satu supaya anak-anak lah. Sebab tu saya buat satu channel aja. Channel lain kita rosakkan. Rosakkan. Bukan saya kata saya fanatik TV3, saya anti pada ATM dah. Bukan. Faham. Saya tak ada hubungan apa-apa dengan TV3. Cumanya saya pilih satu siaran aja. Satu siaran. Sekurang-kurangnya kita ada kawalan lah. Kita mengawal tak biar apa itu kan. Saya semua. Gitu. Tapi apabila bincang pasal telefon ni, saya sangat ngeri lah. Saya selalu cakap kalau saya tak niaga, saya tak pakai telefon. Ya, semua. Tapi ini pasal saya meniaga, saya memerlukan telefon. Gitulah. Dulu nombor ni semua pelanggan tahu. Lepas pada tu saya hormat, saya sayang semua pelanggan saya. Tetapi kadang-kadang pelanggan ni, yalah, mereka sakit kan, mereka perlukan kita. Tapi bila saya fikir-fikir balik, aktiviti saya terganggu. Aktiviti hidup saya. Ya. Kita bahagi dah. Waktu cari makan. Ya. Waktu ni pukul 9 sampai 5 petang, waktu cari makan lah orang kata kan. Ya. Lepas tu waktu masjid. Ya. Maghrib sampai pukul 10 kita di masjid. Ya. Lepas tu malam untuk dengan keluarga. Ya. Lepas tu pukul 2, 3 pagi, pukul 4 pagi kita ibadat. Contoh lah. Ya. Tapi telefon tu dia bunyi tak kira waktu. Ya. Dia ada waktu-waktu dia tahu. Kalau waktu biasa siang hari ni orang jantung, orang kecil manis, semua tu orang tua-tua macam ni. Kadang-kadang waktu maghrib telefon duk gegak, kita nak semayang telefon duk gegak. Lepas tu yang paling saya tak mau pukul 3 pagi, 2 pagi ni. Geng-geng hak tidur siang, hak jaga malam. Geng kelab malam. Geng maknya, geng hak kena HIV ni. Depa waktu tu depa telefon. Nak cerita kata depa sedih, depa insaf apa semua. Kan dah kena HIV. Ya. Seorang 2 jam. Duk dengar depa duk sedih tu. Allah. Kita ganggulah, kita nak baca Quran, kita nak zikir apa semua. Jadi lah ni saya minta maaf. Nombor ni WhatsApp je. Senang, WhatsApp je. Bila WhatsApp, waktu kerja kita balas. Saya beritahu tuan-tuan akan balasnya waktu-waktu kerja je. Kerja saja. Ya. Itu yang kadang-kadang dia komplain lambat tu, memang lambat. Kalau kita kata ada 1000 WhatsApp masuklah nombor ni, saya punya staff saya akan balas satu-satu ikut giliran. Bila sebagai contoh ada 1000 WhatsApp, dia tuan hantar WhatsApp ke saya yang ke 500. Kan kami balas sampai 450. Tuan kata apa hal ni ustaz? Ni menega apa? Tak balas WhatsApp ni. Tuan pun dekat WhatsApp tuan tu pun tuan pun tulis balik. Assalamualaikum ustaz. Bila tuan tulis je assalamualaikum ustaz, WhatsApp tuan duduk kat mana tau? Dia akan berubah duduk nombor 1001 tu. Dia akan tukar jadi hak terbaru pula. Jenong ligat. Itu dia buat komplain dengan saya tu. Saya minta maaf lah. Saya nak belajar, yang bagi rezeki saya Allah. Saya nak belajar, saya tak mau korbankan akhirat untuk dunia. Saya tak mau korbankan akhirat untuk dunia. Kan kita nak waktu bersama keluarga, satu amalan murni juga. Kan ukhuwah dengan keluarga apa semua. Waktu ibadat pun amalan penting juga. Jadi dengan keluarga pun penting, dengan ibadat pun penting. Tapi kalau sibuk dengan telefon saja, saya rasa seolah kita pentingkan dunia daripada akhirat kan. Gitulah, payah pun ni payah. Lepas tu
Senangnya siapa nak berurusan sakit dia main kedai. Di rumah pun bukan saya tak sudi. Kalau pergi sebagai tetamu saya terima. Saya terima. Tapi sebagai pesakit no, di kedai. Dia kena buat macam tu, kerja susah. Tak boleh. Kita ada kehidupan kita. Kita kena jaga keluarga kita. Waktu kita nak bersama dengan sembang-sembang dengan mak bapak kita. Itulah. Lah ni WhatsApp je lah. Tenang. Tu kawan-kawan boleh tiap. Hang ni aku sepak lagi. Telefon 14 kali tak angkat. Saya kata memang tak angkat. Minta maaf lah, hantar WhatsApp. Kawan-kawan kan. Itulah. Susah kita nak. Waktu ni lah kita anak sedang membesar, kita nak bersama dengan mereka apa semua kan. Waktu ni lah kita nak pergi masjid. Waktu ni lah kita nak dengar kuliah. Macam kita ada aktiviti agama kita ada aktiviti dengan keluarga. Jadi semua urusannya di kedai. Di kedai. Senang. Itulah. Minta maaf lah kalau terasa hati mana yang telefon tak angkat tau. Tak boleh pasal kalau tidak sebab kita tengok prinsip sahabat-sahabat Nabi. Pasal apa mereka berjaya? Padahal mereka seganai-ganai manusia. Zaman sahabat Nabi dulu kan. Teruknya mereka ni sampai kata Rom dengan Parsi pun tak mau nak tawan mereka lah. Mekah ni teruk sangat. Jahiliahnya mereka kan. Jahilnya mereka, ganainya mereka. Sampai tak ada, Rom tak mau tawan, Parsi pun tak mau tawan mereka. Sampai macam ni sekali. Ish. Hai. Tapi Nabi kata itulah tamadun yang paling terbaik. Kan zaman paling baik. Zaman dia dengan sahabat. Duk kaji balik. Dulu zaman paling teruk. Nabi boleh tukar sampai jadi satu zaman tamadun yang paling cemerlang. Jadi kita kena ambil contoh ni. Orang nak berjaya, dia tuju ke depan. Tapi dalam agama nak berjaya kena tengok belakang. Kena tengok zaman sahabat. Jadi di sini saya duk fikir, duk kaji, duk tenung. Rupa-rupanya sahabat ni dia ada prinsip dia. Dia ada prinsip dia. Semua sahabat sama. Sama dari segi prinsip. Akhlak tak sama. Sayyidina Abu Bakar cara dia tetap sama. Sayyidina Umar tetap ganeh. Tapi tukar kepada yang hak. Dulu dia ganeh cara batil, cara jahil, cara bodoh kan. Bila dia masuk Islam dia berubah tegah dalam agama sampai syaitan pun tak mau jumpa dia. Kan? Kalau sekarang Sayyidina Umar lalu lorong tu dia tak pilih syaitan, punya takut. Syaitan pun takut dengan dia. Jadi tapi prinsip depa sama. Kita duk tengok dalam sejarah sahabat kan. Contoh, satu hari anak kepada Sayyidina Abu Bakar setelah dia masuk Islam, duk sembang-sembang lah. Sembang-sembang dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Yang mana kita kenal Sayyidina Abu Bakar ni orang lembut, orang mudah menangis, orang sabar, orang tabah. Tapi dia lembut, tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar. Jadi anak dia kata, Abah, contohlah kalau cakap bahasa kita kan, Abah, waktu perang Badar dulu bang, saya di pihak orang kafir, Abah di pihak orang Islam. Saya naik kuda duduk nampak abang. Saya duduk pusing dulu lah. Duduk nak perang tu saya nampak abah duduk kat mana. Saya Abu Bakar terus berubah muka jadi merah. Dia terus bangun. Terus bangkit tu. Kalau hang mai dekat dengan aku, orang pertama aku nak pacul tekuk hang. Terus berubah. Daripada berlembut, duk sembang dengan anak-anak ni. Tapi bila main bab iman, bab perjuangan, terus berubah. Prinsip dia berubah terus. Orang yang penuh kasih sayang pada anak kan, terus berubah. Bila dalam konteks agama. Tengok dahsyat. Kalau hang mai dekat aku, orang pertama aku pacul tekuk hang, tu cakap dengan anak, terkejut anak dia. Jadi prinsip, mereka ada prinsip. Prinsipnya apa dia? Akhirat mereka junjung. Akhirat
sahabat-sahabat Nabi ni dia junjung. Kita jinjing. Apa ni, dunia depa jinjing. Akhirat depa junjung, dunia depa jinjing. Sebelah junjung macam tu kan. Macam tu kan. Ni contohlah di akhirat depa, ni dunia. Akhirat depa junjung. Bila depa tengok agama depa goyang sikit, depa buang dunia, depa pegang akhirat ni. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak sejarah kan, sahabat-sahabat punya sifat kan, kita pula, saya lah, ni agama tadi, ni dunia kan. Agama, dunia kita junjung, akhirat kita jinjing. Maksudnya macam mana? Contohnya macam mana? Bila meeting dengan bos, contohlah bila meeting dengan bos kata kita kena sambung ni sampai pukul 3 lah. Kita kena selesai juga masalah kita ni. Kita buang dunia, buang akhirat ni. Hak kita jinjing tu, kita buang akhirat, kita pegang dunia. Tak banyak dengan bos duk tunggu lah. Padahal merepek je banyak dalam syarat tu. Kalau berhenti semayang pun semua berhenti semayang, tak ada masalah pun. Beza. Berhenti sokok boleh. Berhenti sokok boleh. Berhenti pergi duk khayal dalam jamban boleh. Dia panggil take 5. Take 5. Sokok. Orang makan gaji kot. Ya. Sorry. Sorry. Okay, take 5. Kan? Kata je take 5. Ni 15 minit. Pergi duk sembang lagi kat depan rokok. Boleh pula isap rokok dengan bos pula. Bohongnya. Jadi di sini kita nampak perbezaan iman kita dengan iman sahabat. Dahsyat. Jadi jauh beza kita dengan sahabat. Jadi kita kena balik zaman tu. Kalau kita nak berjaya, kita kena balik. Kita kena ambil contoh kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Saya tak tahu lah. Apa yang saya fikir, saya duk nampak macam tu. Apa saya duk tengok macam tu. Okey, contoh lagi. Dulu kita bekerja lah. Dulu kita makan gaji. Kan? 23 tahun saya makan gaji. Menggelisah ni, ya Allah, nak semayang payah. Tapi saya terkenal dengan orang kaya palau. Saya terkenal dengan orang yang degil. Saya terkenal dengan orang yang tak dengar cakap. Saya terkenal dengan orang yang sombong. Siapa kata saya sombong? Siapa kata saya alim tik kucing? Geng-geng ustaz-ustaz. Geng-geng ustaz. Sebagai contoh. Bila ada mesyuarat macam ni, bila ada meeting, dalam meeting tu ada juga ustaz. Kan? Waktu tu saya keluar. 5 minit lagi nak masuk waktu. Waktu tu saya keluar. Maaf tuan. Saya ada urusan sikit. Dia kata, "Syekh ni tengah ni mesyuarat penting ni." Saya tak merokok. Saya tak merokok. Depa betul saya tak merokok. Saya fikir tadi, orang yang rokok boleh keluar. Pasal apa aku nak keluar pergi semayang tak boleh keluar? Jadi saya pergi surau. Kebetulan tak ada orang azan. Saya azan. Bila saya azan, dia dengar, dia pergi masjid. Mula-mula dululah. Mula-mula. Jadi timbullah cerita. Adalah 2-3 orang ustaz-ustaz ni. Alim sangat dia kan. Ada setengah pula ada alim tik kucing. Saya dengar tu, saya ingat lagi kenangan saya. Peringkat permulaan. Lepas tu dah lama depa faham dah, tak apalah. Tapi depa kata kita kaya pala. Akhir sekali depa kenal kita lah. Depa kenal yang mana akhir sekali satu keputusan dibuat, bila masuk waktu semua kena berhenti di surau semua. Tapi pengorbanan kita mula-mula dulu. Lepas pada tu saya out jugalah sampai 23 tahun kerja. Lepas tu saya berhenti. Saya koyak habis CJ saya. Koyak habis. Saya bukan anti CJ. Bukan, bagus, siapa ada CJ bagus. Tapi saya nak belajar yakin.
Yang bagi rezeki aku siapa? Allah. Aku nak beri yakin. Dulu aku kerja 23 tahun. Siang malam. Kan bekerja siang malam taat, siang malam taat. Apa yang aku dapat? Lepas pada tu saya berhenti. Lepas saya berhenti 2011 saya start buang habis kot tai buang habis, kasut kilat semua buang habis, pakai slipper. Sulak-sulak buang habis, pakai ketekat. Ya Allah, rezeki urusan kau. Maka saya mulalah mereka. Dalam masa 5 tahun saya berniaga, nak berbanding dengan 23 tahun tadi, dalam masa 5 tahun ni, apa yang orang ada saya ada. Dulu 23 tahun dulu, rumah tak ada. Sebab apa saya tak ada? Sebab saya anti hutang. Saya tak hutang. Tak ada. Hidup alhamdulillah. Boleh hidup je. Alhamdulillah, dalam masa 5 tahun rumah boleh buat. Tambah hutang dah. Buat rumah bagi orang tua, rumah kampung buat baru. Bolehlah, alhamdulillah lah. Apa yang Allah bagi, apa yang orang nak saya ada. Salah satu di antaranya ni yang kedua dah ni. Bukan nak tunjuk ni. Nak cerita kata Allah yang bagi rezeki. Ni yang kedua, sebelum ni 240 ni 250. Ajaibnya. Sebab tu saya selalu saya baca hadis nak bagi orang faham bahawa mailah kita jaga agama. Dulu susah ceritalah, zaman kerja ni kena ikut arahan kan. Tuan dalam duk kerja lagi, bila kena pergi kursus apa semua kan. Bila kena pergi kursus, ada orang pergi kursus 3 tahun. Orang tak marah. Kita kalau kerana dunia orang tak marah. Tapi kalau kerana akhirat orang marah. Kalau kerana agama orang marah. Jadi lah ni alhamdulillah Allah bagi baru berapa tahun? Baru 2011, 2021 baru 10 tahun. Ajaib sangat. Alhamdulillah, syukur sangat. Saya boleh cerita macam tu lah. Nak ceritanya cerita tuan hari ni dia bertepatan dengan saya. Saya